don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Long Mana tentang isu pengampunan Datuk Sri Najib ni. Sebelum saya baca detail sikit dekat masa kini ni, Lokman, petisi pengampunan Najib didengar awal kerana PM dan Zahid. Seorang ahli Majlis Tertinggi UMNO hari ini mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi yang menurutnya membolehkan petisi Najib Razak kepada Lembaga Pengguna Wilayah Persekutuan didengar awal. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Long Madam. Dia akhirnya kita komen macam biasa. Mesyuarat MT Has. Ada perkara yang saya boleh kongsi pada tuan-tuan dengan izin rakan-rakan MT. Dan ada perkara yang saya tidak boleh kongsi, perkara yang rahsia mungkin tidak akan dikeluarkan pada hari ini. Tetapi insya-Allah kita akan cuba berkongsi seberapa banyak maklumat yang mungkin kita punya TikTok kena kacau lagi. Dan insya-Allah hari ini kita akan kongsi seberapa banyak maklumat yang mungkin bagi membolehkan tuan-tuan mendapat kefahaman yang jelas tentang apa yang berlaku dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey. Pertama sekali saya perlu maklumkan bahawa Datuk Seri Najib telah dijatuhkan hukuman pada 23 Ogos tahun 2022 oleh Mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur yang mengekalkan hukuman yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan kekalkan dan ini menyebabkan Datuk Seri Najib telah pun dihantar ke penjara Kajang dan terpaksa menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Nazlan sebanyak 12 tahun penjara dan juga 210 juta denda. Dan untuk makluman saya saudara, pada lebih kurang 3 hari bulan lebih kurang seminggu, 10 hari 13 September, Datuk Seri Najib melalui Tan Sri Syafiq Abdullah telah memfailkan petisyen kepada Lembaga Pengampunan Diraja. Okey. Petisyen yang Datuk Seri Najib buat, dia tak sama macam petisyen orang lain. Ini kena faham Kalau petisyen orang lain, petisyen banduan lain, biasanya mereka buat petisyen ni saudara. Mereka buat petisyen kerana mereka mengakui mereka bersalah dan mereka meminta supaya diberikan pengampunan diraja. Tetapi dalam kes Datuk Seri Najib, beliau bukan membuat petisyen dengan mengakui beliau bersalah. Beliau membuat petisyen memohon kepada Kebawduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan Lembaga Pengampunan kerana beliau merasakan beliau tidak mendapat proses keadilan yang seadilnya. Di mana beliau cuba untuk menukar peguam, nak ambil peguam Queen Council tak dapat. Beliau dapat ambil tukar peguam baru, peguam tempatan Zaid Ibrahim dan Co. Dia peguam minta tempoh 3 bulan untuk baca dokumen dan buat persiapan, tak dapat. Maka bukti-bukti baru yang dikemukakan oleh peguam Datuk Seri Najib juga ditolak di Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Maka Datuk Seri Najib memfailkan petisyen pengampunan diraja ini atas dasar tersebut, atas dasar tidak dapat pembicaraan yang seadilnya. Sebenarnya kes Datuk Seri Najib ini memang dah didengar beberapa kali. Ini hari ini baru kita tahulah tuan-tuan 8 hari bulan dah mula dibincangkan isu Datuk Seri Najib. Kalau nak ikutkan kes Datuk Seri Najib ni
memang tidak ada dalam senarai pada 8 hari bulan tersebut. Kan? Kerana untuk membolehkan Datuk Seri Najib memohon petisyen mahkamah, memohon petisyen pengampunan diraja, kalau mengikut apa yang diputuskan oleh Datuk Seri Khairul, iaitu Setiausaha Urustia Majlis Pengampunan Diraja, dia kena ikut SOP. SOP-nya apa tuan-tuan? SOP-nya, minimum seseorang tahanan itu ataupun seorang banduan sudah melalui 1/3 jumlah hukuman. Maknanya Datuk Seri Najib kena 12 tahun, dia dah lalui 4 tahun. Dia melalui 4 tahun, barulah dia boleh memohon untuk mendapat pengampunan diraja. Tapi macam mana Datuk Seri Najib, dia punya petisyen boleh didengari oleh Lembaga Pengampunan pada 8 hari bulan. Sebabnya tuan-tuan, ini diusahakan oleh Presiden UMNO dan kepimpinan UMNO, termasuk Datuk Seri Azalina dan rakan-rakan yang lain. Kita usaha untuk membolehkan, dan kita minta bantuan daripada Perdana Menteri, dan Alhamdulillah Perdana Menteri membantu ketika dia menjadi Menteri Wilayah lagi, untuk fail Datuk Seri Najib ni diangkat masuk dalam Majlis Pengampunan. Kalau nak ikutkan, memang tak boleh. Dia ada 2 cara. Pertama, penjara bawa. Kedua, orang yang banduan itu sendiri yang membawa perkara ni, kan. Tetapi kalau tak cukup syarat 3 tahun, memang tak boleh masuk Lembaga Pengampunan. 1/3. Jadi itu yang kita ucap terima kasih kepada Perdana Menteri, kerana dengan bantuan beliau, dengan gerak kerja dan usaha Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Azalina, yang orang-orang macam budak Deng Botok ni, apa nama? Budak Deng Botok ni, Isham Jalil, kan? Dan beberapa yang lain ni, perli-perli semacam kepada Datuk Seri Azalina dan Presiden dan sebagainya. Saya nak beritahu, tanpa usaha daripada sahabat-sahabat ni, daripada Presiden UMNO sendiri, tak mungkinlah sampai ke tahap Datuk Seri Anwar membawa perkara ini ke dalam Lembaga Pengampunan. Ini kena ingat tuan-tuan. Semenjak Isham Jalil dah berkawan dengan Deng Botok, dengan Mahathir punya baruah ni, tuan-tuan, macam-macam tak habis-habis setiap hari berusaha untuk memburukkan imej UMNO dan Barisan Nasional. Seolah-olah kalau misalnya Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Zahid tak mengusahakan pengampunan ni, seolah-olah macam Mahathir dan juga Muhyiddin yang akan mengusahakan pengampunan ni. Tu yang dia berkawan dengan Deng Botok ni, Khairuddin Abu Hassan, suami kepada Umi Umi Aida, tuan-tuan. Jadi hari ni saya nak beritahu dengan saudara, kita dalam UMNO hari ni, kita batalkan Datuk Seri Zahid ada mesyuarat ataupun Kongres Kolokium Ekonomi Bumi Putra. Kita batalkan hari ini, walaupun 2,000 orang dah berada di Kuala Lumpur, kita batalkan. Kerana kita nak bagi signal yang jelas bahawa Datuk Seri Najib ni lebih penting daripada segala-galanya. Lebih penting. Ini bekas Presiden UMNO yang sangat berjasa pada parti. Kita tak boleh terima dengan apa yang dia lalui hari ini. Kerana itulah dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Kerja Tertinggi hari ini, kita berpandangan bahawa Datuk Seri Najib daripada awal telah gagal diberikan keadilan. Daripada mula Mahathir melakukan penawaran terpilih ke atas Datuk Seri Najib, diteruskan oleh Muhyiddin Yassin, dan dia ke penjara zaman Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Last sekali yang salah PMX dengan Datuk Seri Zahid. Ini otak mentaliti, otak udang. Macam Khairuddin selalu cakap lah, dia duk kata orang ni otak udang kan. Sekarang ni Isham Jalil pula berkawan dengan otak udang ni. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan,
inilah realiti apa yang berlaku. Hari ini Majlis Kerja Tertinggi kita merapat sembah, menjunjung kasih, titah ke bawah duli tuanku. Kita ucap terima kasih kerana telah meringankan. Dia ada banyak benda yang baginda tuanku boleh buat. Pertama, baginda tuanku boleh bagi full pardon. Full pardon. Tapi nak buat macam mana? Saya dah cakap banyak kali, orang yang sayang Datuk Seri Najib ni ramai. Tetapi mereka tidak mengeluarkan suara. Ini bukan salah orang lain, salah kita juga. Kita simpati dengan Datuk Seri Najib, kan? Kita nak Datuk Seri Najib dibebaskan, tapi we did not do anything to save him. Ini masalah kita. Saya dah cakap, kalau sayang Datuk Seri Najib, hari-hari di media sosial tu nyatakan supaya ke bawah duli tuanku dan ahli lembaga pengampunan mendengar dan tahu bahawa ramai rakyat Malaysia nak lihat Datuk Seri Najib dibebaskan. Tetapi kita membiarkan orang macam Siti Kasim, orang macam Bersih, Ambiga, kawan-kawan Tommy Thomas untuk bersuara. Kawan-kawan Lim Kit Siang, macam Tony Puah, untuk bersuara, memberikan kenyataan-kenyataan yang negatif. Kalau Datuk Seri Najib dibebaskan, ini merosakkan imej negara lah, sebagainya lah, mengatakan bahawa ini akan menyebabkan indeks persepsi rasuah Malaysia akan jatuh. Ini kita punya silap, sebab kita tak buat laungan, kita tak buat kenyataan-kenyataan di media sosial kita, dan kita biarkan orang yang membenci Datuk Seri Najib, yang takut Datuk Seri Najib dibebaskan, untuk bersuara dan didengari oleh pihak-pihak yang membuat keputusan. Kerja Tertinggi UMNO, kita akur dan menjunjung kasih ke atas keputusan tersebut. Setidak-tidaknya kita berterima kasih kerana daripada kena 12 tahun penjara tinggal 6 tahun penjara. Daripada 210 juta denda tinggal 50 juta denda. Itu pun geng-geng muda belaan Syed Saddiq Sigaraga ni nak bising. Kau tunggu nanti nasib kau, duit daripada belia yang masuk dalam akaun BSN kau tu, ataupun akaun apa tu? ASB kau tu, kan? Bila kau kena nanti, kita dah tengok dia mohon pengampunan diraja ke tidak. Kita tengok ketika itu, budak-budak dia ni memekak ke tak memekak bila anak muda ikon korup ni memohon pengampunan diraja pada ketika itu. Ini time Datuk Seri Najib, bolehlah kau lekeh. Sama juga dengan Tony Puaka ni, kan? Bila bos dia ni walaupun dah tukar peguam negara tu, letak peguam dia sendiri, Tommy Thomas ni jadi peguam. Bos dia pun dah tukar daripada Tun Raus tu, tukar kepada Richard Malanjun. Pun tak berani nak berhadapan dengan kes mahkamah. Last kali dia suruh Tommy Thomas gugurkan kes dia ni. Walaupun ada 60 saksi dipanggil, 25 dah dipanggil, kan? 35 belum dipanggil, tak diteruskan, terus drop. Tapi saya nak beritahu Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid turun naik mahkamah, mereka hadap Datuk Seri Najib daripada Mahkamah Tinggi, kalah pergi Mahkamah Rayuan kalah pergi Mahkamah Persekutuan, lepas tu buat semakan kehakiman. Beliau yakin beliau berada di pihak yang benar, dan saya sebagai orang Islam, saya yakin Datuk Seri Najib tidak bersalah, kerana Datuk Seri Najib telah berlafazkan sumpah mubahalah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia tidak pernah mengarahkan sesiapa memasukkan duit 42 juta ini, yang kononnya datangnya daripada SRC International, masuk ke dalam akaun beliau. Dan beliau tak tahu menau, kerana akaun tu bukan akaun
yang dia jaga. Akaun itu adalah akaun amanah yang dijaga oleh Nik Faisal. Nik Faisal pun kita tahu dia juga dibayar oleh Jolo. Kita pun tahu bahawa suami Zeti, Akhtar Aziz dan anak dia, syarikat dia menerima 715 juta membantu Jolo memindahkan wang dan sebagainya. Sehingga hari ini tidak didakwa Zeti Akhtar Aziz, bekas Governor Bank Negara. Orang siapa? Orang Mahathir. Begitu juga Nur Muhammad Yaakob. Nur Muhammad Yaakob. Kita semua tahu siapa Nur Muhammad Yaakob ni, menteri zaman Mahathir. Siapa dia ni dalam kes yang melibatkan SRC International? Dia adalah orang yang diminta oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membuat cabinet paper, untuk memberi cadangan kepada kabinet sama ada duit kuop patut dipinjamkan kepada SRC ataupun tidak. Dan sudah pasti tuan-tuan, bila dia menerima 85 juta ringgit daripada Jolo, cadangan dia sudah pastilah supaya duit kuop diberikan pinjam kepada SRC International. Tetapi ada tak pendakwaan ke atas Nur Muhammad Yaakob? Tak ada. Tak ada. Dan Jolo, the main culprit, orang yang menerima, mengikut DOJ, menerima 1.2 bilion US dollar. Ada pendakwaan ke atas beliau? Tak ada. Ada cubaan untuk bawa dia balik zaman Mahathir? Tak ada, tuan-tuan. Hamid Bador hanya kata bulan 12 kita bawa balik. Masuk tahun kedua 2019, bulan 12 pun tak bawa balik. 2020 tak bawa balik. Last kali dia balik, Jolo tak balik. Yang dia bawa balik jodoh, tuan-tuan. Ni akibat dia. Ini realiti. Jadi bagaimana kita rakyat Malaysia biasa yang ada otak, yang boleh berfikir. Orang terima 715 juta, tak ada pendakwaan. Orang terima 85 juta, tak ada pendakwaan. Orang yang terima 1.2 bilion US dollar, tak ada pendakwaan. Tak dibawa balik sampai sekarang. Kita ucap terima kasih kepada PMX dan juga Datuk Seri Saifuddin. Sekurang-kurangnya zaman kerajaan hari ini, ada usaha bawa balik orang yang lari sama-sama dengan Jolo 6 tahun. Jasmine Low dah balik, dah diambil keterangan. Ada usaha nak bawa balik. Sekarang ni dah dibawa balik, dah diekstradisi Roger Ng daripada US untuk membantu siasatan dalam kes ni. Kita doakan semoga ada cahaya. Kena saya baca detail sedikit lagi bercakap kepada pemberita selepas mesyuarat majlis tertinggi yang dipenguruskan oleh Zahid Luqman Nur Adam berkata petisyen untuk pengampunan nazimnya akan didengar selepas banduan menyanyi 1/3 daripada jumlah hukuman mereka. Kita juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana kalau nak ikutkan Najib punya pengampunan diraja sepatutnya sudah 1/3 ialah hukuman baru boleh dapat didengar oleh lembaga pengampunan. Tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan Perpadanan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.